Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim Official di YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi kita nak teruskan di dalam bab kita iaitu bab trigonometri. Jadi video-video sebelum ni Cikgu dah ajar dah banyak benda yang berkenaan dengan hukum-hukum dan hukum putaran dan hukum angle dan sebagainya. Jadi untuk video Cikgu kali ni adalah hanyalah untuk nak menerangkan basic saja. Kita nak belajar basic saja, basic. So sebut pasal basic ni kena hafal lah basic dia macam mana. Okey, hukum dia di mana, keadaan dia macam mana sebagainya. Untuk modification tak nak lagi. Maksud modification tu apa? Nanti akan ada perubahan-perubahan kepada graf, di mana kena 2 kali ganda pusingan ke, ataupun kena tinggikan amplitude ke apa ke dan sebagainya. Yang tu kemudian. Okey, tapi for now cikgu just nak tunjukkan basic saja dahulu. Alright. So untuk y equal to sin x ataupun fungsi kita sin x. Okay. Sin x kita kena faham nama pun s, sin x. So keyword kat sini adalah huruf s, dan cikgu punya keyword ataupun tips kat sini adalah bentuk dia macam S shape graph. Dia bukanlah betul-betul S, cuma dia macam S terbalik je lah. Macam S terbalik. So cikgu selalu lukis semua graf ni mengikut kepada koordinat. Mengikut koordinat. Jadi kalaulah koordinat dia pada 0 degree, koordinat dia mestilah nilai adalah 0. So cikgu plot kat situ 0 dahulu. Kemudian kemudian kalau 90 degree, adik-adik pun boleh tekan bahawa kalau sin 90 degree, berapa nilai dia? Nilai dia 1. Jadi cikgu kat sini plotkan nilai dia 1 lah. Kita agak-agak je. Ni bukannya graf betul lah, bukannya ada grid dan sebagainya. Ini kita sketch sahaja. Sketch. Kemudian kalau back to 180 degree, dia akan balik kepada 0. 270 degree, sin 270 degree akan jadi negatif 1. Cikgu agak-agak je keadaan dia, dan di sini balik kepada 0. Kita nampak series of coordinate kat sini. Jadi apa kita buat? Lukis sahaja. Tak ada apa sangat pun, kita lukis sahaja. Jadi kita lukis dia macam ni lah. Mungkin gambar ajar cikgu ni tak berapa cantik lah. Jadi cikgu nak adik-adik lukis dengan cantik. Jadi lukisan graf tu kena pastikan tak ada potong-potong, tak ada yang double line dan sebagainya. Hukum lukisan graf dan sebagainya tu kena tahulah. Tapi lukisan cikgu ni, sebab cikgu lukis di dalam komputer ni, takutlah dia ada orang komplain kata tak cantik pun. Buat macam mana lah dalam komputer kan, susah sikit. Tapi boleh lah. Yang penting adik-adik faham, itu je. Yang penting kefahaman tu yang penting. Jadi dah settle kepada S-shape graph di sini. Jadi kita teruskan kalau cosine pula. Kalau cos graph macam mana? Kalau cos graph, cikgu punya keyword kat sini, cos kan mula dengan huruf C. Jadi dia sama macam cup shape graph. Kenapa cup shape graph kat sini? Sebabnya koordinat dia lain sikit. Kalaulah cos 0, nilai dia mestilah 1. Dia bermula pada atas. Kalau cos 90 degree, tekan dalam kalkulator, nilai dia 0. Kalau cos 180 degree, nilai dia negatif 1. Kalau cos 270, balik kepada 0. Dan kalau cos 360 darjah, sama dengan 1. Cikgu agak-agak je. Jadi kita lukiskan dia punya graf, kenakan dia punya graf dia. Siapa-siapa yang dah belajar fizik, mungkin benda ni akan jadi mudah lah. Sebab apa? Dia macam dalam bab wave ataupun gelombang. Gelombang apa? Longitudinal ke ataupun transverse wave, tengok balik. Ni tak cantik sikit. Boleh lah. Boleh lah macam ni lah. Alright. So harapnya faham untuk cup shape. Nampak macam bentuk cup, right? Lebih kurang je lah. Dan last kali di sini adalah tangent graph. Tangent graph di sini cikgu fahamkan dia adalah infinity graph. Kenapa infinity? Dia lain daripada yang lain. Kenapa infinity di sini? Sebabnya adalah dia ada nilai yang tak akan kena value, ataupun tak akan ada nilai value di situ. Iaitu kat mana? Iaitu 90 degree. 90 degree ni tak akan ada nilai. So cikgu buat satu line infinity, iaitu line asymptote kat sini. Dia memang tak akan kena dengan 270 degree. Kenapa tak kena kat sini? Kita faham bahawa tangent sama dengan tangent theta sama dengan sin theta divided by cos theta. Jadinya kalaulah kita ambil 90 degree, so tangent 90 degree sama dengan sin 90 degree divided by cos 90 degree. So sin 90 degree apa? Sin 90 degree balik kat sini nilai dia 1, dan cos 90 degree adalah kosong.
So 1 bahagi kosong tak ada nilai. Okey, tak boleh. Maksud 1 bahagi kosong, kenapa tak ada nilai? Tekan dalam kalkulator math error. Ataupun korang beli pizza, bawa balik rumah tapi nak bahagi dengan kosong orang. Macam mana kan? Memang tak akan termakan lah pizza tu. Itu contoh dia. Samalah juga di mana tangent 270 degree, sin 270 degree bahagi dengan cos 270 degree, sama juga, iaitu negatif 1 bahagian kosong, sama juga, takkan ada nilai. Jadinya, dan graf ini tak ada limit. Macam tengok kepada cosine, dia ada limit 1 negatif 1. Di sini 1 dengan negatif 1, tapi di sini tak ada limit. Jadi dia boleh sampai very very positif. Dia boleh meninggi sampai dah tinggi ke atas. Kita pun tak tahu bertemu di mana. Okay, dan boleh jadi sangat-sangat negatif. Dan graf dia bentuk dia macam ni. Alright, tu dia asymptot dia. Kemudian yang daripada sini dia akan turun ke bawah pula. Lebih kurang. Kemudian yang ni dia sambung pula, dia sambung sekali lagi. Okey. Macam tu pula ni atas, yang ni turun bawah pula. Jadi tolong hafal. Bentuk dia kena hafal, dan tolong hafal kenapa keadaan dia macam ni. Jadi cikgu rasa macam daripada sini sampai tu saja untuk nota cikgu ataupun video cikgu kali ini. Jadi kalau tak faham boleh cuba ulang-ulang balik. Okey, dan kalau betul-betul tak faham boleh tinggalkan komen di bawah, dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi.